Okey, kemudiannya kita pergi pula kepada susun lapis masyarakat feudal di Jepun, iaitu pada abad ke-16 dan 17 Masihi. Jadi yang pertamanya ialah Maharaja. Okey, Maharaja ni merupakan kedudukan yang paling tinggi lah dalam susun lapis masyarakat. Jadi pada zaman Tokugawa, Maharaja ni dianggap sebagai ketua negara. Tetapi dia tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran. Sebab kuasa pemerintahan sebenar adalah terletak di tangan shogun. Dan Maharaja ni dia tinggal terpencil di Kyoto, manakala pusat pentadbiran negara ni terletak di Edo. Okey, kemudiannya ialah shogun. Okey, shogun ni dia merupakan lapisan kedua dalam susun lapis masyarakat feudal di Jepun. Maksudnya dia bawah pada raja. Tapi kuasa dia lebih kuat berbanding raja walaupun dia berada di lapisan kedua. Jadi menjelang zaman Tokugawa, kuasa pemerintahan negara terletak pada shogun. Dalam bidang pentadbiran, kuasa yang dimiliki oleh shogun lebih tinggi berbanding dengan maharaja. Jadi dalam menjalankan pentadbiran, shogun ni dia dibantu oleh 3 buah jabatan, iaitu jabatan Tairo, jabatan Roju dan juga jabatan Yojosho. Shogun ni juga dia mempunyai kuasa untuk melantik pegawai-pegawai di peringkat wilayah dan daerah untuk mentadbir dan menguruskan tanah. Dan shogun ini juga dia mengambil langkah-langkah untuk menyekat kuasa maharaja dan daimyo dengan memperkenalkan Ordinan 1615. Lapisan seterusnya dalam masyarakat feudal di Jepun ialah golongan pembesar yang dikenali sebagai daimyo. Okey, golongan daimyo ni dia merupakan golongan bangsawan yang menguasai dan mentadbir sesuatu daerah. Jadi dalam menjalankan pentadbiran, daimyo ni dibantu oleh pegawai pentadbir dan juga pegawai tentera. Daimyo juga dia memiliki pasukan tentera bagi memelihara keamanan di daerah kekuasaan masing-masing. Okey, kita kena tahu daimyo ni dia terbahagi kepada 3 kategori, iaitu daimyo Fudai, daimyo Shimpan dan juga daimyo Tozama. Okey, daimyo Fudai ni dia terdiri daripada anggota keluarga Tokugawa dan mereka ni menerima anugerah tanah daripada Tokugawa. Mereka ni sangat setia kepada shogun. Dan yang keduanya ialah daimyo Shimpan. Okey, daimyo Shimpan ni dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tokugawa. Mereka ni membantu shogun dalam pentadbiran dan ketenteraan. Dan akhir sekali iaitu daimyo Tozama. Okey, daimyo Tozama ni dia tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan shogun. Daimyo ini tidak dipercayai oleh shogun dan golongan ini sentiasa diawasi oleh shogun. Okey, seterusnya ialah samurai. Okey, samurai ni merupakan panglima perang yang mempunyai kedudukan istimewa dalam masyarakat feudal. Samurai memainkan peranan dalam memelihara keamanan serta menjaga kepentingan daimyo. Dan mereka ni tidak dibenarkan melibatkan diri dalam pekerjaan lain walaupun negara berada dalam keadaan yang aman. Jadi golongan samurai ni dia merupakan golongan yang berpendidikan pada zaman Tokugawa tersebut. Sumber pendapatan golongan samurai adalah bekalan beras yang diperoleh daripada daimyo. Lapisan masyarakat seterusnya ialah golongan petani ataupun nomin. Okey, mereka ni mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Mereka dikehendaki membayar cukai yang tinggi kepada daimyo. Jadi, untuk petani yang gagal membayar cukai, mereka ni akan dikenakan hukuman yang berat. Okey, lepas tu golongan artisan. Okey, golongan artisan ni dia terletak di bawah golongan petani. Okey, golongan artisan ni sangat dihormati sebab mereka ni memiliki pengetahuan dan juga kemahiran dalam pertukangan. Dan barangan yang dihasilkan oleh tukang-tukang mahir akan digunakan oleh golongan daimyo. Jadi antara tukang-tukang mahir di Jepun ialah tukang menghasilkan pedang dan mereka ni menerima layanan sangat istimewa. Akhir sekali ialah golongan saudagar ataupun pedagang. Golongan ini dipandang rendah oleh masyarakat dan tidak wujud mobiliti sosial. Jadi menjelang abad ke-17,
kedudukan golongan pedagang mula berubah seiring dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam bidang ekonomi. Okey, perkembangan yang berlaku ini telah menyebabkan perubahan status dan juga kedudukan golongan pedagang di Jepun.